Selamat datang ke saluran seram kami. Dalam video kali ini, kami akan mengupas 5 kisah seram paling menakutkan yang pernah berlaku di hospital-hospital di Malaysia. Dari jeritan di Wat Ichu hingga bayangan misteri di bilik bedah. Setiap kisah akan membuat bulu roma Anda meremang. Bersiaplah untuk merasakan ketakutan yang sebenar. Jom kita mulakan. Hospital Besar Kuala Lumpur adalah salah satu pusat perubatan terbesar di Malaysia. Dan malam itu adalah malam yang biasa bagi jururawat dan doktor di Wat Ichu. Namun, keadaan berubah apabila seorang pesakit lelaki yang tidak dikenali tiba di Wat Ichu. Lelaki itu ditemui pingsan di tepi jalan tanpa sebarang pengenalan diri. Keadaannya sangat kritikal, dan dia segera dimasukkan ke Wat Ichu. Jururawat yang bertugas pada malam tersebut, Nurul, mula mendengar jeritan yang kuat dari bilik pesakit misteri itu. Jeritan tersebut sangat menakutkan sehingga membuatkan Nurul bergegas ke bilik pesakit itu. Namun, apabila dia tiba, pesakit tersebut kelihatan tenang dan sedang tidur nyenyak. Nurul mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Tetapi dia memilih untuk tidak memikirkan perkara itu terlalu dalam. Malam demi malam, kejadian jeritan tersebut berterusan. Pada suatu malam, ketika Nurul dan rakan-rakannya sedang bertugas, mereka melihat bayangan seorang wanita berdiri di sebelah katil pesakit misteri itu. Wanita itu kelihatan seperti sedang menangis dan memegang tangan pesakit. Mereka sangat terkejut dan coba mendekati wanita itu. Tetapi bayangan itu hilang dengan serta-merta. Para staf hospital mula menyelidiki latar belakang pesakit misteri itu. Mereka mendapati bahwa lelaki itu adalah seorang suami yang telah kehilangan istrinya dalam kemalangan jalan raya. Istrinya meninggal dunia di tempat kejadian, manakala dia mengalami kecederaan yang serius dan telah berada dalam keadaan koma sejak kemalangan tersebut. Mereka percaya bahwa roh istrinya mungkin kembali untuk menjemput suaminya. Para staf hospital memanggil seorang ustaz untuk melakukan ritual pengusiran roh. Ustaz tersebut melakukan sholat dan doa di bilik pesakit itu. Namun, selepas ritual itu dilakukan, kejadian jeritan masih berlaku. Malah, bayangan wanita tersebut masih muncul dari masa ke masa. Setelah beberapa minggu, pesakit lelaki itu akhirnya meninggal dunia. Sejak kematiannya, jeritan dan penampakan roh wanita tersebut berhenti. Para jururawat percaya bahwa roh istrinya telah datang untuk menjemput suaminya dan membawa dia ke alam lain. Kejadian ini menjadi kisah seram yang terus dikenang oleh staf hospital tersebut. Dan mereka sering menceritakan pengalaman ini kepada staf baru sebagai amaran bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rawatan perubatan di Wat Ichu itu. Kisah ini menjadi legenda di hospital tersebut. Para staf yang bekerja di Wat Ichu sering merasakan kehadiran sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, terutamanya pada waktu malam. Mereka percaya bahwa roh-roh pesakit yang meninggal dunia di situ masih berkeliaran dan kadang-kadang coba berkomunikasi dengan yang hidup. Kisah jeritan dari Wat Ichu ini menjadi salah satu kisah seram yang paling menakutkan di hospital tersebut. Setiap malam, Nurul dan rakan-rakannya mengingatkan diri mereka untuk sentiasa berjaga-jaga dan berdoa untuk perlindungan. Mereka tahu bahwa ada dunia lain yang wujud di sebalik hospital yang sibuk itu, dan kisah jeritan dari Wat Ichu akan terus hidup dalam ingatan mereka, menghantui setiap langkah mereka ketika bertugas di sana. Hospital di Johor Bahru ini terkenal dengan kepakaran pembedahan mereka. Namun, terdapat sebuah bilik bedah yang sering mengalami kejadian aneh. Pada suatu hari, seorang pesakit yang sedang menjalani pembedahan tiba-tiba mula berteriak dalam kesakitan walaupun telah dibius sepenuhnya. Para doktor dan jururawat yang berada di dalam bilik bedah tersebut berasa sangat terkejut dan hairan. Mereka mendapati bahwa bius yang diberikan kepada pesakit sepatutnya cukup kuat untuk memastikan dia tidak merasa apa-apa.
Semasa pembedahan sedang berlangsung, beberapa dokter dan juru rawat mula melihat bayangan gelap yang bergerak di sekitar bilik bedah. Bayangan tersebut kelihatan seperti seorang lelaki berpakaian serba hitam yang berdiri di sudut bilik sambil memerhatikan mereka. Kejadian ini berulang kali berlaku setiap kali ada pembedahan besar di bilik tersebut, menyebabkan ketakutan di kalangan staf perubatan. Staf hospital mula menceritakan kisah seram tentang bilik bedah tersebut. Mereka percaya bahwa bayangan itu adalah roh seorang dokter yang meninggal dunia semasa melakukan pembedahan bertahun-tahun dahulu. Dokter tersebut dikatakan sangat berdedikasi dan tidak mau meninggalkan tugasnya walaupun selepas mati. Kisah ini tersebar luas di kalangan pekerja hospital, menyebabkan ramai yang takut untuk bekerja di bilik bedah tersebut, terutamanya pada waktu malam. Pihak hospital memanggil seorang pakar pengusir roh untuk membersihkan bilik bedah tersebut. Pakar tersebut melakukan ritual dan mendakwa berjaya mengusir roh dokter tersebut. Namun, beberapa staf masih mendengar suara bisikan dan melihat bayangan aneh dari masa ke masa. Kejadian aneh ini terus berlaku walaupun selepas pelbagai usaha dilakukan untuk mengusir roh tersebut. Dokter Aminah, seorang pakar bedah yang baru bertugas di hospital tersebut, mengalami kejadian aneh ketika dia sedang melakukan pembedahan pada suatu malam. Dia melihat bayangan hitam itu berdiri di sudut bilik bedah dan merasakan seperti ada sesuatu yang memerhatikan setiap gerakannya. Walaupun dia coba untuk fokus pada pembedahan, dia tidak dapat menghilangkan perasaan seram itu. Selepas pembedahan selesai, dia menceritakan pengalamannya kepada rakan-rakan sekerja, yang mengesahkan bahwa mereka juga pernah mengalami perkara yang sama. Para staf hospital mula menyelidiki latar belakang bilik bedah tersebut. Mereka mendapati bahwa dokter yang dikatakan menghantui bilik itu adalah seorang pakar bedah terkenal yang meninggal dunia akibat serangan jantung semasa melakukan pembedahan yang sangat kritikal. Dokter tersebut sangat dihormati oleh semua orang di hospital, dan kematiannya meninggalkan kesan yang mendalam. Mereka percaya bahwa semangat dedikasinya yang luar biasa menyebabkan rohnya enggan meninggalkan tempat itu. Pihak hospital memutuskan untuk menukar bilik bedah tersebut kepada bilik store dan membina bilik bedah yang baru di tempat lain. Sejak itu, kejadian aneh berkurangan, tetapi bayangan hitam itu masih dilihat oleh beberapa staf yang bekerja di sekitar bilik store tersebut. Walaupun roh dokter itu tidak lagi mengganggu proses pembedahan, kehadirannya masih dirasakan di hospital itu. Bilik bedah tersebut terus menjadi legenda di hospital itu. Para staf yang bekerja di situ sentiasa berwaspada dan menganggap bahwa mereka berkongsi hospital tersebut dengan roh dokter yang masih berdedikasi kepada tugasnya. Kisah bayangan di bilik bedah ini menjadi peringatan bahwa ada perkara yang tidak dapat dijelaskan dengan logik manusia, dan bahwa semangat dedikasi seseorang boleh bertahan lebih lama daripada hayat fizikalnya. Ward kanak-kanak di sebuah hospital terkenal di Melaka adalah tempat yang biasanya penuh dengan gelak ketawa dan suara riang anak-anak. Namun, sejak kebelakangan ini, suasana di ward tersebut berubah. Juru rawat bernama Liana pertama kali menyadari sesuatu yang aneh apabila seorang pesakit kanak-kanak yang baru dimasukkan, Amir, mula bercakap-cakap sendirian pada waktu malam. Ketika ditanya, Amir memberitahu Liana bahwa dia bercakap dengan seorang budak perempuan yang sering datang melawatnya pada waktu malam. Liana dan beberapa juru rawat lain mula menyadari bahwa Amir bukan satu-satunya kanak-kanak yang melihat budak perempuan tersebut. Beberapa pesakit lain juga melaporkan melihat seorang budak perempuan yang memakai gaun putih, sering bermain di sudut ward atau duduk di tepi katil mereka. Juru rawat yang bertugas malam sering melihat bayangan kecil bergerak di sekitar ward, tetapi apabila mereka coba mencarinya, bayangan itu hilang begitu sahaja. Setelah mendengar banyak laporan daripada pesakit dan staf, Liana mula menyelidiki sejarah ward kanak-kanak tersebut. Dia mendapati bahwa beberapa tahun dahulu,
Seorang pesakit kanak-kanak perempuan bernama Siti meninggal dunia akibat penyakit yang serius. Siti merupakan anak yatim piatu yang tinggal di hospital itu sejak kecil, dan kematiannya sangat memberi kesan kepada staf hospital. Sejak kematian Siti, beberapa kejadian aneh mula dilaporkan di ward tersebut. Suatu malam, Liana dan rakan sejawatnya, Siti, bertugas shift malam. Mereka terdengar suara ketawa kanak-kanak dari bilik permainan ward. Apabila mereka pergi ke bilik tersebut, mereka melihat bayangan seorang budak perempuan sedang bermain dengan mainan di lantai. Liana memberanikan diri untuk mendekati bayangan itu, tetapi ia hilang sebelum dia sempat berkata apa-apa. Sejak malam itu, mereka semakin sering mendengar suara aneh, seperti suara kanak-kanak menyanyi dan suara langkah kaki kecil. Seorang pesakit baru, Aina, yang berusia 5 tahun, mula memberitahu ibunya bahwa dia sering bermain dengan seorang kawan pada waktu malam. Ibunya, yang merasa curiga, meminta juru rawat untuk memeriksa keadaan Aina. Liana mendapati Aina bercakap dengan udara kosong dan mengayun-ayunkan tangan seperti sedang bermain dengan seseorang yang tidak kelihatan. Aina berkata bahwa kawannya, budak perempuan dalam gaun putih, sangat baik dan sering menemannya ketika dia merasa kesepian. Merasakan bahwa sesuatu perlu dilakukan, pihak hospital memanggil seorang ustaz untuk membersihkan ward kanak-kanak tersebut. Ustaz tersebut melakukan sholat hajat dan membaca doa di setiap sudut ward. Selepas ritual tersebut, keadaan menjadi tenang untuk beberapa hari. Namun, kejadian aneh mula berlaku semula selepas beberapa minggu. Para juru rawat dan pesakit masih merasakan kehadiran sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Walaupun usaha untuk membersihkan ward kanak-kanak daripada gangguan roh Siti tidak sepenuhnya berjaya, para staf hospital mula menerima bahwa roh Siti mungkin hanya ingin ditemani. Mereka percaya bahwa roh Siti tidak berniat jahat, tetapi sekadar mencari teman bermain karena hidupnya yang sunyi semasa di hospital. Kejadian-kejadian ini menjadi sebahagian daripada kehidupan harian mereka, dan mereka terus bekerja dengan perasaan bahwa mereka tidak bersendirian. Kisah penunggu di ward kanak-kanak ini menjadi satu pengajaran kepada semua staf hospital tentang pentingnya menjaga hubungan dengan pesakit, terutamanya kanak-kanak yang mungkin merasa kesepian dan terpinggir. Setiap kali ada laporan tentang penampakan atau suara aneh, mereka akan mengingati kisah Siti dan berdoa agar rohnya tenang di alam sana. Kisah ini menjadi satu lagi halaman dalam sejarah seram hospital tersebut, mengingatkan semua orang bahwa di sebalik kesibukan menjaga kesehatan fisikal, terdapat juga keperluan untuk menjaga kesejahteraan rohani. Ward kanak-kanak tersebut terus menjadi tempat yang penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan, tetapi para staf tidak pernah melupakan kehadiran roh Siti yang setia menemani mereka. Setiap kali mereka mendengar ketawa atau suara kanak-kanak pada waktu malam, mereka tahu bahwa Siti masih ada bersama mereka, menjaga dan bermain dengan pesakit-pesakit kecil yang memerlukan teman. Hospital Besar Kuala Terengganu adalah sebuah hospital yang terkenal dengan suasana tenangnya. Namun, terdapat satu bilik khas di tingkat 3 yang sering menjadi bahan bualan di kalangan staf karena kejadian-kejadian aneh yang berlaku di situ. Bilik tersebut dahulunya digunakan sebagai bilik rawatan intensif, tetapi kini hanya dijadikan bilik simpanan karena sering dikaitkan dengan gangguan misteri. Pada suatu malam, seorang juru rawat baru bernama Ain bertugas shift malam buat pertama kalinya. Malam itu, Ain ditempatkan di tingkat 3 dan diberi tugas untuk memantau pesakit di situ. Dia pernah mendengar cerita-cerita seram tentang bilik di tingkat 3, tetapi tidak pernah mengendahkannya. Pada malam pertama Ain bertugas, sekitar jam 2 pagi, dia terdengar suara tangisan yang halus dari bilik simpanan tersebut. Pada mulanya, Ain mengabaikan suara itu, menganggap ia hanya halusinasinya akibat keletihan. Namun,
Apabila suara tangisan itu semakin jelas dan berterusan, Ain mula merasa seram. Dia memberanikan diri untuk mendekati bilik simpanan dan coba membuka pintu, tetapi pintu tersebut terkunci rapat. Ain menceritakan kejadian itu kepada rakan sekerjanya, Kak Ros, seorang juru rawat senior yang sudah lama bekerja di hospital itu. Kak Ros menjelaskan bahwa bilik simpanan tersebut dahulunya adalah bilik rawatan intensif untuk pesakit kritikal. Pada suatu ketika, seorang pesakit wanita muda bernama Maria meninggal dunia di situ akibat komplikasi penyakit yang serius. Sejak kematiannya, suara tangisan sering kedengaran dari bilik itu, terutamanya pada waktu malam. Kak Ros menceritakan pengalamannya sendiri ketika bertugas shift malam beberapa tahun dahulu. Dia pernah terdengar suara tangisan dan melihat bayangan wanita yang duduk di sudut bilik sambil menangis tersesak-esak. Kak Ros coba menghampiri bayangan tersebut, tetapi ia hilang begitu sahaja. Kejadian itu membuat Kak Ros merasa seram dan dia mengelak untuk bertugas di tingkat 3 pada waktu malam. Sejak dari itu, pihak hospital telah memanggil beberapa ustaz untuk membersihkan bilik tersebut beberapa kali, namun suara tangisan masih kedengaran dari masa ke masa. Ustaz yang datang melakukan sholat hajat dan membaca doa-doa bagi mengusir gangguan tersebut. Selepas ritual itu, keadaan tenang buat sementara waktu, tetapi suara tangisan itu kembali selepas beberapa minggu. Pada suatu malam, Ain bertugas seorang diri di tingkat 3. Sekitar jam 2 pagi, suara tangisan itu kembali kedengaran. Kali ini, Ain merasakan tanggung jawab untuk menghadapi ketakutannya. Dia mengambil keputusan untuk memasuki bilik simpanan tersebut dengan kunci yang diberikan oleh pengawal keselamatan. Dengan langkah yang penuh debaran, Ain membuka pintu bilik dan melihat suasana gelap di dalamnya. Dalam kegelapan bilik simpanan itu, Ain melihat bayangan wanita muda duduk di sudut bilik sambil menangis. Ain coba menenangkan diri dan bertanya kepada bayangan itu, "Kenapa awak menangis?" Bayangan itu mengangkat wajahnya dan memandang Ain dengan mata yang penuh kesedihan. Ain merasakan simpati yang mendalam dan mengajak bayangan itu untuk tenang. Selepas kejadian itu, Ain menceritakan pengalamannya kepada pihak pengurusan hospital. Mereka memutuskan untuk menukar bilik simpanan itu kepada bilik sholat dan memasang ayat-ayat suci Al-Quran di dindingnya. Sejak perubahan itu, suara tangisan tidak lagi kedengaran, tetapi beberapa staf masih merasakan kehadiran sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Kisah suara tangisan di malam hari ini terus hidup dalam ingatan staf hospital. Mereka percaya bahwa roh Maria mungkin telah menemui ketenangan, tetapi ingatan tentangnya masih kekal. Para juru rawat dan dokter sering berdoa untuk roh Maria setiap kali mereka melalui bilik sholat itu, berharap agar dia tenang di alam sana. Kisah ini menjadi satu lagi bukti bahwa di sebalik dinding hospital yang kelihatan biasa, terdapat kisah-kisah yang menyeramkan dan penuh misteri. Setiap kali ada juru rawat baru yang mula bertugas, kisah suara tangisan ini akan diceritakan sebagai satu peringatan bahwa ada dunia lain yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi dapat dirasai dengan hati. Hospital Sultanah Aminah di Johor Bahru adalah salah satu hospital terbesar di Malaysia. Bilik mayat hospital ini terletak di bahagian yang terpencil, jauh dari ward dan ruang pesakit. Kebanyakan staf hospital menghindari bilik mayat kecuali mereka yang bertugas khusus di situ. Bilik mayat ini kelihatan seperti bilik mayat biasa, tetapi cerita-cerita seram tentangnya sudah lama tersebar di kalangan staf. Farid, seorang petugas bilik mayat yang baru, mula bekerja di hospital itu. Pada suatu malam, dia ditugaskan untuk menguruskan mayat yang baru saja tiba. Semasa dia bersendirian menguruskan mayat tersebut, Farid mula merasakan kehadiran sesuatu yang tidak dapat dilihat. Dia mendengar bunyi tapak kaki yang perlahan dan merasa seperti diperhatikan.
Farid coba mengabaikan perasaan itu dan fokus pada tugasnya, tetapi ketakutan mula menyelubungi hatinya. Kejadian aneh terus berlaku apabila Farid mula melihat bayangan aneh di cermin yang terletak di bilik mayat. Pada suatu malam, ketika dia sedang membersihkan peralatan, dia melihat seorang wanita berambut panjang berdiri di belakangnya melalui cermin. Farid berpaling dengan cepat, tetapi tiada sesiapa di sana. Bayangan wanita itu kelihatan sangat nyata, membuatkan Farid berasa seram dan tidak selesa. Setelah mengalami beberapa kejadian aneh, Farid mula bertanya kepada rakan-rakan sekerjanya tentang sejarah bilik mayat tersebut. Dia diberitahu bahwa beberapa tahun dahulu, seorang wanita muda yang bernama Hawa meninggal dunia di hospital itu akibat kemalangan jalan raya yang tragis. Hawa dikatakan sangat cantik dan kematiannya yang mendadak meninggalkan kesan mendalam kepada keluarganya. Selepas kematian Hawa, beberapa staf mula melaporkan kejadian aneh seperti bunyi tangisan, bayangan, dan perasaan diperhatikan. Farid merasa semakin terganggu dengan kejadian-kejadian aneh di bilik mayat. Dia meminta bantuan seorang ustaz untuk membersihkan bilik tersebut. Ustaz itu datang dan membaca doa-doa serta melakukan ritual untuk mengusir gangguan tersebut. Selepas ritual itu, keadaan tenang buat sementara waktu. Tetapi kejadian aneh kembali berlaku selepas beberapa minggu. Pada suatu malam, ketika Farid sedang bertugas, dia mendengar suara tangisan yang perlahan tetapi jelas dari dalam bilik mayat. Suara itu kedengaran sangat menyayat hati, seperti seseorang yang dalam kesakitan dan kesedihan yang mendalam. Farid memberanikan diri untuk memeriksa bilik mayat, tetapi tiada sesiapa di dalamnya. Beberapa malam kemudian, dia mendengar bunyi ketukan di dinding bilik mayat, seperti ada yang coba keluar. Kejadian yang paling menakutkan bagi Farid berlaku pada suatu malam ketika dia bersendirian di bilik mayat. Tiba-tiba, lampu bilik mayat berkelip-kelip dan pintu bilik terkunci sendiri. Farid mendengar suara wanita memanggil namanya dengan nada yang sangat perlahan dan seram. Dia berasa seperti ada sesuatu yang memegang bahunya, menyebabkan dia hampir pingsan karena ketakutan. Apabila dia coba membuka pintu, ia terbuka dengan sendirinya dan lampu kembali normal. Setelah mengalami kejadian-kejadian tersebut, Farid merasa tidak sanggup lagi bekerja di bilik mayat. Dia meminta untuk ditukar ke bahagian lain dan menceritakan pengalamannya kepada pihak pengurusan hospital. Mereka memutuskan untuk menukar bilik mayat tersebut dan melakukan lebih banyak ritual pembersihan untuk memastikan tiada lagi gangguan. Kisah gangguan di bilik mayat Hospital Sultanah Aminah menjadi legenda di kalangan staf hospital. Mereka percaya bahwa roh Hawa masih tidak tenang dan terus menghantui bilik tersebut. Setiap kali ada staf baru yang mula bekerja, kisah ini akan diceritakan sebagai peringatan bahwa ada perkara yang tidak dapat dijelaskan dengan logik dan akal manusia. Kisah ini memberi pengajaran kepada semua staf hospital tentang pentingnya menghormati roh dan melakukan yang terbaik untuk memastikan mereka tenang di alam sana. Farid, walaupun tidak lagi bertugas di bilik mayat, masih berdoa untuk roh Hawa setiap kali dia melalui kawasan tersebut. Dia berharap agar roh Hawa akhirnya menemui ketenangan dan tidak lagi mengganggu mereka yang masih hidup. Kisah gangguan di bilik mayat ini menjadi satu lagi bukti bahwa di sebalik kesibukan dan rutin harian hospital, terdapat dunia lain yang penuh misteri dan keajaiban. Setiap staf hospital diajar untuk bekerja dengan hati yang terbuka dan penuh hormat terhadap segala yang tidak dapat dilihat tetapi dirasai dengan hati dan perasaan.